Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Alastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil aziz, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, Allah lah wali kepada orang-orang yang beriman dengan mengeluarkan mereka daripada kekufuran, kegelapan kekufuran kepada cahaya keimanan. Dan ada pun pimpinan bagi orang-orang yang kafir itu ialah tauhid, dengan mengeluarkan mereka daripada keimanan kepada kegelapan kekufuran dan kesyirikan. Dan mereka itulah penghuni-penghuni neraka yang mana mereka kekal di dalamnya. Sadaqallahul azim. Pengurusi majlis kita pada malam ini, pengurusi surau dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, seterusnya kepada ashabul fadilah, ustaz-ustaz, para alim ulama, tuan-tuan haji, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan inayah dan keizinan Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi kita dapat bersama di surau ini. Tujuan kita bersama tidak lain dan tidak bukan untuk kita bermuhasabah. Muhasabah maknanya kita menghitung kembali, kita mengoreksi diri kita sekalian, supaya kita sentiasa berada di atas landasan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itulah penyelamat kita. Kerana itu kita perlu sentiasa memeriksa iman dan takwa kita betul ke tak betul. Sebab jika iman itu tidak betul, maka kebinasaan akan menimpa kita di dunia, apatah lagi akhirat. Oleh kerana iman adalah merupakan penyelamat kita, maka kita mesti selalu memeriksa dia. Kalau boleh bukan setakat sebulan sekali, tapi tiap-tiap hari. Macam orang nak terjun, orang nak berlatih payung terjun, dia kena cek payung terjun dia ni tiap-tiap hari, bukan boleh setahun sekali. Kalau cek setahun sekali, jawabnya terjun pada dulu, jatuh beripat sirat orang lagi. Jadi dia kena cek pada tiap-tiap hari. Tengok kok tali kena kerik ke tikus ke mana tahu. Jadi kena tengok. Begitu juga orang yang bekerja di lautan, yang mana kerja sebagai tentera laut, dia kena cek pelampung dia. Mana boleh pakai guna terus, tak boleh. Kena cek pelampung. Kerana payung terjun dan pelampung itu adalah penyelamat mereka. Kalau pelampung dah bocor, maka tak nama pelampung. Begitu juga kalau tali payung terjun dah putus, maka bukan lagi penyelamat. Maka sebagaimana benda-benda yang menyelamatkan kita dalam kehidupan ini perlu kita periksa tiap-tiap hari. Sehingga tiap-tiap hari raya kita selalu diberi peringatan, supaya sebelum pulang ke kampung, cek kenderaan masing-masing. Nombor satu sekali diberi peringatan kepada kita oleh bengkel-bengkel. Dia tukar beri peringat sebab dapat duit ke dia. Dan selalu juga diberi peringatan oleh khatib khutbah. Ada.
Khatib naik atas mimbar pada hari yang terakhir dekat dengan nak cuti raya. Khatib akan berkata, mimbar pada hari ini mengambil peluang untuk mengingatkan tuan-tuan yang nak balik ke kampung supaya memeriksa kenderaan masing-masing dan pakai tali pinggang keledar, jangan tak pakai. Maknanya peringatan. Kenapa peringatan? Kerana untuk menyelamatkan kita dalam hal ehwal dunia. Dalam hal ehwal dunia. Sedangkan belum tentu, kalau kita tak cek kereta kita, belum tentu rosak tengah jalan. Tetapi apabila kita tidak memeriksa iman, apabila iman telah rosak, pasti kita akan binasa. Pasti akan binasa. Kerana itu kita sangat memerlukan memeriksa dan bermuhasabah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tiap-tiap minggu khatib peringatkan takwa. Kerana takwa itu menjadi penyelamat. Oleh kerana itu kita pada malam ini, sekali lagi kita berada dalam program muhasabah. Kita nak panggil tazkirah ke, kita nak panggil ceramah ke, kita punya pasal lah. Tapi kira-kiranya semua ceramah, semua khutbah, semua tazkirah itu adalah muhasabah. Mengoreksi diri. Sama ada kita benar, berada atas jalan landasan agama Allah, ataupun kita lama dah tergelincir, tapi kita tidak faham dan kita tidak tahu. Oleh kerana itu, tajuk kita pada malam ni, nama dia ialah pembatasan agama. Pembatasan, batas-batas iman dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk kita membincangkan iman dan kufur ini, dia ada hudud. Hudud maknanya batasan-batasan. Bukan hudud yang kerat tangan bila orang curikan. Itu hudud bab lain, babul jenayah. Sekarang hudud adalah batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Wa tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Allah Ta'ala kata demikianlah batasan-batasan Allah. Allah turunkan dalam Quran adalah batasan-batasan, ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka jangan kamu melampaui itu. Allah dah buat dah peraturan tentang batasan dia. Dalam berpakaian, ini batasan dia. Dalam berurusan niaga, dalam urusan perniagaan, ini batasan dia. Boleh kau untung, tapi ini batas dia. Dalam berumah tangga, suami boleh untuk memukul isteri dalam keadaan tertentu, tapi ini batas dia. Dalam didik anak, boleh marah jawatan, tapi ini batas dia. Dalam kita menjalani kehidupan bernegara dan berekonomi, boleh boleh lakukan apa saja, tapi ini batas saja. Batasan-batasan ini ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Fala ta'taduha, maka jangan kamu melampaui batas-batas Allah. Jangan melampaui, maknanya jangan langgar batas-batas Allah. Kerana barang siapa yang melanggar batas-batas Allah, faulaika humuz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim, dan Allah tidak kasih pada orang-orang